David Arumugam, pecah kesunyian, luka dalam yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Saya sudah terlalu lama diam, tapi kali ini, biarlah kebenaran itu menjadi cahaya, walaupun ia menyakitkan. Itulah kata-kata pertama yang keluar dari bibir David Arumugam, ikon musik tanah air, suara utama kumpulan Alley Cats yang selama ini dianggap legenda yang tak pernah rapuh. Namun siapa sangka, di sebalik suara emas dan senyum yang sering menghiasi kaca televisyen, tersembunyi luka-luka dalam yang tidak pernah sembuh, dihimpit oleh kesunyian yang memeritkan selama puluhan tahun. David tidak lagi mampu menahan semua kepedihan yang selama ini dibendung kemas dalam dada. Orang nampak saya ketawa, menyanyi, hidup dalam sorakan peminat, tapi tak ramai tahu saya menangis dalam diam. Dan selalunya bukan kerana dunia luar, tapi kerana orang yang paling dekat dengan saya. Suaranya bergetar, dan air matanya jatuh tanpa disuruh. Kata-kata itu membuka satu lembaran baru, lembaran yang selama ini dikunci rapi oleh rasa takut, malu dan hormat kepada ikatan kekeluargaan yang kini terasa longgar, renggang, malah ada yang seakan bernanah. Dikhianati darah daging sendiri. David bercerita dengan perlahan, seolah-olah setiap patah perkataan yang diucapkan mengorek semula luka lama. Seorang demi seorang ahli keluarga yang dahulunya disangkanya pelindung, kini menjadi punca kepada tekanan jiwa yang menghambat sepanjang hidupnya. Saya pernah dipanggil dengan kata-kata yang tak sanggup saya ulang. Saya pernah disisih dalam keputusan-keputusan penting keluarga, seolah-olah saya ini tiada nilai, meskipun selama ini saya yang paling banyak berkorban, katanya dengan mata yang merah menahan sebak. Pada suatu masa, beliau pernah cuba untuk menyatukan keluarganya semula. Namun setiap cubaan itu berakhir dengan kehampaan. Ada yang mengejeknya di belakang, menuduhnya gila perhatian semata-mata, kerana dia tampil di khalayak. Apa salah saya menjadi seorang yang dikenali? Saya masih anak, abang, saudara kepada mereka, tapi seolah-olah kejayaan saya menjadi dosa yang tak diampunkan. Tersungkur. Dalam kesunyian. Kesan daripada penderaan emosi itu tidaklah kecil. David pernah terkurung dalam kemurungan yang panjang. Di balik pentas glamour, dia pernah menatap cermin, sambil bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya aku ini, bila orang yang aku cintai tak melihat aku sebagai manusia? Dia mengaku, pernah berdiri di balkoni rumah tingkat tinggi, terfikir untuk terjun, bukan kerana dia ingin mati, tapi kerana dia sudah terlalu penat untuk hidup dalam ketakutan dan penghinaan. Ada satu peristiwa yang kekal menghantui dirinya. Pada hari ulang tahun kelahirannya yang ke-60, dia menunggu panggilan daripada adik-beradik atau anak saudaranya. Tetapi telefon tidak berbunyi. Hanya peminat dari luar negara yang mengirimkan ucapan. Malam itu dia tidur dengan mata yang basah dan hati yang koyak. Seni sebagai perlindungan, bukan pelarian. Ironinya, pentas seni menjadi satu-satunya tempat di mana David merasa dirinya dihargai. Setiap nota yang dilakukan, setiap tepukan yang bergema dari ribuan penonton, memberi sekelumit kekuatan untuk terus hidup. Di atas pentas, saya bukan mangsa. Saya adalah seseorang yang bebas, yang dicintai, walaupun hanya untuk beberapa jam. Namun beliau juga mengakui, selama ini seni juga menjadi topeng untuk menutup luka sebenar. Dia ketawa dalam program hiburan, tetapi menangis sebaik lampu kamera ditutup. Dia menyanyi dengan penuh perasaan, tetapi tidak ada sesiapa yang tahu. Setiap bait lirik itu adalah jeritan hatinya yang minta diselamatkan. Bangkit untuk diri sendiri. Kini, pada usia senja, David memilih untuk berbicara, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memerdekakan dirinya daripada beban bisu yang membunuh jiwa perlahan-lahan. Saya tak mahu mati dalam diam. Saya mahu orang tahu bahwa saya juga manusia.
Saya berhak dilayan dengan kasih sayang, bukan sebagai bahan untuk dipergunakan. Dia mengakui, langkah ini bukan mudah. Ramai yang akan marah, akan cuba menafikan. Tapi baginya, tiada lagi ruang untuk berpura-pura. Saya maafkan mereka, tapi saya tidak lupa. Kerana luka yang dalam akan sentiasa meninggalkan parut, walaupun ia tak lagi berdarah. Pengakhiran yang terbuka. Apa yang akan berlaku selepas ini? Tiada siapa yang tahu. David mungkin akan terus menyanyi, atau mungkin akan menyepi. Tapi satu yang pasti, dia telah memecahkan tembok kesunyian yang membelenggu selama ini. Dalam dunia yang sering mendewakan kejayaan luaran, dia akhirnya memilih untuk berdamai dengan dirinya yang sebenar. Rapuh, terluka, tetapi jujur. Dan dalam kejujuran itulah, David Arumugam kini benar-benar berdiri sebagai seorang lelaki. Bukan sekadar legenda. Langit Pulau Pinang, suatu pagi tahun 1950-an disimbah cahaya keemasan. Di sebuah rumah kayu kecil, berhampiran tebing Sungai Pinang, seorang budak lelaki berambut kerinting duduk membatu di anak tangga rumah, memegang gitar kecil, buatan tangan yang diberi oleh seorang jiran India tua bernama Pak Uncle Raju. Suara burung murai dan bunyi ombak kecil menjadi latar kepada petikan kod pertama yang dia belajar sendiri. Budak itu, David Arumugam, tidak banyak bercakap, tetapi matanya sentiasa menyimpan sesuatu. Dalam diam, dia telah mula menyusun kepingan-kepingan luka yang orang dewasa tinggalkan kepadanya. Ayahnya, seorang pekerja pelabuhan yang jarang pulang, lebih banyak menggunakan tangan untuk memerintah berbanding kata-kata yang mesra. Ibunya, wanita yang tabah tapi pasrah, sibuk menenangkan rumah tangga yang selalu retak oleh suara tinggi. Malam-malam David tidur beralaskan bantal lusuh, telinganya tidak pernah bebas dari pertengkaran orang dewasa. Namun tidak ada yang lebih menyakitkan daripada saat dia melihat abang sulungnya mengangkat tangan kepada ibu dan tiada siapa berkata apa-apa. Malam itu David hanya menunduk, menggenggam gitar kecilnya erat, seolah-olah suara dawai itu mampu menggantikan jeritan yang dia tak berani luahkan. Tahun demi tahun, David membesar dalam senyap. Ketika rakan sebaya bermain dan ketawa, dia lebih senang menonton langit, memerhati awan. Setiap kali ke sekolah, dia memilih untuk duduk di sudut kelas, jauh dari tingkap. Sisa ketakutan masa kecil membentuk rasa rendah diri yang sukar dirungkai. Guru pernah memuji bakat seninya, tetapi David menolak untuk menyanyi di pentas sekolah. "Saya tidak mahu mereka dengar suara saya," katanya suatu hari, sambil menyentuh lehernya dengan perasaan takut yang tidak terjelaskan. Namun semuanya berubah ketika beliau bertemu Logan, sahabat yang kelak menjadi anggota tetap Alley Cats. Dalam Logan, David melihat cermin kecil dirinya, sunyi tapi dahagakan penerimaan. Bersama, mereka membentuk sesuatu yang indah, musik, bunyi, ritma. Di dalam studio kecil yang terletak di belakang kedai runcit Cina, mereka merakam lagu pertama. David menyanyi dengan mata terpejam, seolah-olah setiap bait yang dilontarkan adalah doa untuk dirinya sendiri. Kali pertama suaranya diputar di radio tempatan, dia hanya duduk di bilik gelap, mendengar tanpa berkata sepatah. Tidak gembira, tidak sedih, hanya diam. Kerana bagi David, dunia luar itu asing, dan suara itu seperti tidak berasal dari dirinya. Peminat mula mengenali namanya, memujanya sebagai legenda. Tapi semakin ramai yang menyentuh hidupnya dari luar, semakin dia merasa kehilangan di dalam. Dalam setiap persembahan pentas, dia akan menoleh ke sisi, mencari bayang-bayang keluarganya. Adakah mereka hadir? Adakah mereka bangga? Tapi kerusi itu selalu kosong. Tidak ada ucapan. Tidak ada pelukan selepas persembahan. Hanya sekeping mesej pendek dari seorang anak saudara, "Good luck, Uncle." Itu sahaja. Selebihnya, dia kembali ke bilik hotel, menatap dinding polos
dan tidur dengan bantal yang tidak pernah menyimpan mimpi manis. Ada ketika dia cuba menyatu kembali, terutama selepas kematian ibunya. Di rumah pusaka, dia berdiri bersama beberapa orang adik-beradik yang masih hidup, berharap ada air mata yang menyatukan mereka. Tapi perbualan hanya berkisar harta, surat, tanda tangan, hak. Tiada siapa bertanya, "David, kau okey?" Saat itu, dia menyedari, dia bukan lagi sebahagian daripada mereka jika pernah pun dia ada. Dia hanyalah watak yang mereka gunakan untuk bercerita kepada jiran tentang abang aku yang terkenal tu. Dan ketika dia akhirnya mengambil keputusan untuk bersuara, untuk membuka semua luka itu setelah 75 tahun berdiam, ia bukan keputusan yang mudah. Ada malam-malam dia menaip pengakuan panjang, tapi memadamkannya sebelum sempat dihantar. Ada saat dia berdiri di pentas dan ingin menceritakan semua, tapi suara itu tersekat di kerongkong. Hanya selepas satu malam di Ipoh, selepas seorang peminat tua menemuinya di belakang pentas dan berkata, "Terima kasih, sebab masih bertahan, David. Saya tahu bukan mudah, barulah dia benar-benar pecah. Bukan di depan kamera, bukan dalam siaran langsung, tapi dalam senyap, di hotel kecil yang dindingnya berbau kayu tua." David menangis, bukan kerana kesakitan, tetapi kerana akhirnya ada seseorang melihat dia sebagai manusia, bukan legenda. Sejak itu, David mula berbicara, satu demi satu, dengan wartawan, dengan kawan lama, dengan peminat, tapi bukan untuk meraih simpati. Dia tidak mahu sesiapa menyesal. Dia hanya mahu meletakkan semua luka itu di tempat yang selayaknya, bukan sebagai beban, tapi sebagai sejarah. Sejarah tentang seorang anak lelaki yang tidak pernah diberi ruang untuk menjadi diri sendiri, tetapi akhirnya memilih untuk tidak terus hidup dalam senyap. Dan apabila dia melangkah keluar ke pentas untuk konsert terakhirnya, rambutnya sudah putih, mata sedikit kabur, tangan sedikit bergetar, seluruh dewan berdiri dan bertepuk tangan. Namun kali ini, David tidak menoleh ke belakang untuk mencari sesiapa. Dia hanya melihat ke hadapan, ke lautan wajah yang asing tetapi ikhlas, dan akhirnya berkata, "Terima kasih kerana mendengar. Akhirnya saya tidak lagi sendirian." Tahun 1965, ketika usianya baru mencecah 15, David sering melangkah sendirian ke pinggir dermaga Butterworth. Bukan untuk melihat kapal, tetapi untuk mencari bunyi. Bunyi dunia luar yang tidak menyakitkan. Di celah bau ikan dan besi karat, dia dengar desiran ombak memeluk tiang batu. Suara yang menenangkan. Berbeza dengan suara pekikan di rumah yang mencakar telinga sejak dia kecil. Rumahnya bukan tempat berteduh, ia adalah medan perang senyap, di mana luka tidak berdarah, tapi terus bernanah dalam hati. Ayahnya seorang yang keras, tidak pernah menjerit, tetapi setiap kali mata mereka bertemu, David merasa seperti dijatuhi hukuman. Dan yang paling dalam menyakitkan, ibunya, wanita yang dia sangat cintai, tidak pernah menyebelahi dia, walau dia tahu David tidak bersalah. Satu malam, ketika usianya 17, David pulang ke rumah dengan gitar elektrik murah yang dibeli hasil mencuci pinggan di kedai mama. Ayahnya hanya menatap dan berkata, "Kau fikir kau boleh jadi apa dengan benda tu?" Malam itu, David menghabiskan waktu di bawah kolong rumah, memetik senar perlahan, cuba menenangkan diri. Gitar itu menjadi suara hatinya, sebab bibirnya sudah terlalu letih untuk menjelaskan. Dia menulis lagu pertama malam itu. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya. Tapi walau begitu, dia tetap menyimpannya dalam laci, sebab dia tahu, di rumah ini, kebenaran bukan sesuatu yang dialu-alukan. Dalam mata orang ramai, David kelihatan kuat, sentiasa senyum di kaca TV, selalu ramah di radio. Tapi hanya segelintir tahu bahawa selepas setiap persembahan, dia akan kembali ke bilik hotel dan bercakap dengan bayangan dirinya di cermin.
Apa lagi yang kau mahu buktikan, David? Dia sering bertanya, tapi tidak pernah menjawab. Dia bukan mengejar kemasyhuran. Dia hanya mencari cinta. Cinta yang sepatutnya datang dari rumah, bukan dari ribuan tepukan yang tidak pernah memeluknya. Ketika Alley Cats meletup di tahun 80-an, setiap ahli band meraihkan kejayaan dengan keluarga. Ada gambar bersama ibu bapa, majelis syukur kecil, malah ada yang disambut dengan pelukan. David, dia menerima satu panggilan dari adik lelakinya hanya untuk meminjam duit. Boleh tak kau tolong, sebab kau kan kaya sekarang? Tidak ada kata tahniah, tidak ada rasa bangga. Itu malam pertama dia benar-benar merasa kosong, walaupun berada di puncak kerjaya. Perlahan-lahan, jurang antara dirinya dan keluarga menjadi jurang yang dalam dan sejuk. Dia cuba menjembatani melalui hadiah, undangan, malah membayar ubat hospital untuk salah seorang abang yang sakit. Tapi setiap kali dia hulurkan tangan, mereka hanya sambut dengan poket terbuka, bukan hati terbuka. Dan lama-kelamaan, David berhenti mencuba. Dia simpan semuanya. Kekecewaan, kemarahan, rasa tidak cukup dalam lagu-lagunya. Itulah mengapa setiap bait dalam nyanyiannya kedengaran jujur, sebab dia menyanyikan hidupnya sendiri. Tahun 2001, selepas satu persembahan tertutup di Kuala Lumpur, seorang wanita menghampirinya di belakang pentas. Matanya berkaca-kaca. Saya dengar lagu abang sejak saya kecil. Lagu tu bantu saya semasa saya tinggal di rumah perlindungan David, hanya diam. Tapi malam itu, dia menulis dalam diari kecil. Mungkin suara aku akhirnya sampai ke tempat yang betul, walau keluargaku tak pernah mahu mendengarnya. Dan ketika dia memasuki usia 70-an, dengan rambut yang kini perak dan langkah yang sudah tidak setegap dahulu, satu persatu kenangan yang dipendam selama ini mula mencari jalan keluar. Dalam satu temu ramah bersama wartawan muda, apabila ditanya tentang zaman kecil, dia berhenti seketika. Wajahnya tegang. Lama dia diam sebelum berkata perlahan, "Saya tak pernah belajar untuk disayangi. Saya hanya belajar untuk bertahan." Pengakuan itu menjadi titik mula, bukan sahaja kepada perubahan dalam dirinya, tetapi juga kepada pemahaman masyarakat terhadap siapa sebenarnya David Arumugam. Seorang legenda yang tidak pernah hidup dalam kegemilangan. Dia hidup dalam sunyi, dalam usaha memahami kenapa dirinya selalu merasa seperti tetamu dalam keluarganya sendiri, tetapi dia memilih untuk tidak menyalahkan sesiapa. Dia hanya mahu kisahnya menjadi suara bagi mereka yang juga pernah merasa tidak dilihat, tidak didengar. Dalam konsert penghargaan Alley Cats tahun lalu, ketika nama David disebut dan seluruh dewan berdiri, dia melangkah ke pentas tanpa sebarang skrip. Dia hanya berdiri beberapa detik, menatap hadirin sebelum berkata, "Terima kasih kerana menjadikan suara saya bermakna. Saya lahir sebagai orang yang diam. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan kerana saya kuat, tetapi kerana saya tidak mahu hidup sebagai watak sampingan dalam hidup sendiri." Malam itu, apabila lampu pentas padam dan dewan kosong, David tetap berdiri seketika. Matanya menatap kerusi barisan depan yang kosong. "Aku maafkan kalian," bisiknya. Bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya. Akhirnya, selepas 75 tahun, dia memilih untuk tidak terus dipenjara oleh kesunyian yang diwarisi. Ada sesuatu yang tidak pernah disebutkan David, meskipun dalam segala pengakuannya yang memilukan. Sesuatu yang terkunci jauh dalam ruang paling gelap dalam hatinya. Bilik kecil yang tidak pernah dimasuki oleh sesiapa, tidak pernah disentuh oleh kata-kata. Dalam setiap wawancara, apabila dia ditanya tentang waktu remajanya, ada satu momen yang selalu dibiarkan tergantung. "Saya pernah tinggalkan rumah selama beberapa minggu, waktu itu saya hilang arah," katanya. Tapi tiada siapa pernah tahu ke mana dia pergi, siapa yang dia temui,
atau apa yang sebenarnya berlaku dalam waktu misteri itu. Bila ditanya lanjut, dia hanya tersenyum nipis, seolah-olah masa lalu itu adalah kabus pagi yang tak layak dikejar. Dalam memoir yang belum pernah diterbitkan, yang hanya beberapa orang terdekat tahu kewujudannya, David dikatakan telah menulis tentang seseorang bernama R. Hanya huruf itu, tiada nama penuh, tiada hubungan jelas. Dalam beberapa bait lagu-lagu terawal LA Cats, huruf itu muncul berkali-kali, tersembunyi di balik metafora cinta dan kehilangan. R, engkau tinggalkan bilik itu seperti tiupan angin yang tak kembali. Satu lirik yang tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah dimainkan secara langsung. Siapa R? Seorang kekasih? Seorang saudara? Atau mungkin seseorang yang hanya hidup dalam ingatannya? Malah, ada satu foto lama yang pernah muncul secara tidak sengaja dalam dokumentari pendek, memperlihatkan David sedang duduk di tepi pantai, bersama seorang kanak-kanak lelaki berkulit gelap dan bermata bundar. Tiada caption, tiada penjelasan. Tapi raut wajah David dalam foto itu sangat berbeza. Tenang, seolah-olah sedang bersama seseorang yang dia tidak perlu menjelaskan apa-apa. Wartawan yang cuba menelusuri identiti kanak-kanak itu menemui jalan buntu. Tiada rekod, tiada nama. Dan ketika ditanya, David hanya membalas dengan satu kalimat. Ada orang yang hadir hanya untuk sementara, tapi mereka bawa seluruh hidup kita bersama mereka. Tahun 1987, David menghilang selama 2 bulan dari semua persembahan. Kononnya kerana sakit, tapi rekod hospital tidak pernah menunjukkan nama beliau sebagai pesakit. Rakan-rakan dalam band hanya berkata, dia perlukan ruang. Dan apabila dia kembali, penampilannya berubah. Wajahnya cengkung, tapi matanya lebih dalam, seperti menyimpan kisah yang tidak akan pernah dikisahkan. Dalam satu sesi rakaman selepas itu, dia sempat berbisik kepada pemain keyboard, ada perkara yang kita simpan bukan sebab kita takut, tapi sebab kita mahu lindungi sesuatu yang dah tak wujud. Kini, menjelang usia ke-75, dengan seluruh negara mengenang jasanya, David tetap memilih diam dalam banyak hal. Dia mengakui luka-luka dari keluarga, namun ada luka lain yang tidak pernah disentuh. Dan mungkin tidak akan pernah. Ada yang berkata, di rumah lamanya di Pulau Pinang, ada sebuah bilik yang dikunci selama lebih 40 tahun. Tidak pernah dibuka, tidak pernah dibersihkan, dan hanya David memiliki kuncinya. Bilik itu, seperti hatinya, menyimpan lebih banyak cerita daripada yang pernah dia izinkan untuk kita dengar. Dalam senyumnya yang ramah, dalam nyanyiannya yang merdu, ada gema dari sebuah masa yang tidak dapat disentuh. Masa yang tidak akan kembali, dan mungkin tidak sepatutnya diungkit. Tapi, bagi mereka yang benar-benar mahu tahu siapa David Arumugam, mereka tahu kisah sebenar tidak hanya hidup dalam lagu. Ia hidup dalam diam, dalam misteri, dalam ruang-ruang yang belum pernah diterangi. Dan kadang-kadang, pada waktu senja, ketika angin laut membawa bau garam yang lama tidak berubah, David akan berdiri di beranda rumahnya, mata memandang jauh ke horizon yang tak pernah menjanjikan jawaban. Dari kejauhan, siluet tubuhnya tampak seperti seseorang yang sedang menunggu. Tetapi siapa atau apa yang ditunggu, tidak seorang pun tahu. Beberapa kali, jiran-jiran melihat dia berbicara sendirian di bawah cahaya lampu kuning samar, seolah-olah sedang menjawab seseorang yang tidak kelihatan. Suara perlahan itu kadang-kadang berbunyi seperti sebuah lagu lama yang tidak pernah dirakamkan. Satu malam, seorang budak kecil yang bermain bola di tepi rumahnya berkata, dia terdengar David menyebut satu nama, pelan, nyaris tak terdengar, lalu terdiam seketika, seperti dihanyutkan oleh satu kenangan yang hanya miliknya sendiri.
Ada kabar angin tentang satu kotak kayu yang David simpan dalam piano lamanya. Kotak yang terkunci dan tidak pernah disentuh sejak era 70-an. Seorang bekas pengurus produksi mendakwa dia pernah melihat kotak itu terbuka, dan di dalamnya terdapat sekeping nota tulisan tangan, bersama beberapa foto usang yang warnanya hampir pudar. Tapi David tidak pernah mengesahkan, tidak juga menafikan. Dia hanya senyum kecil bila hal itu disebut, lalu menyambung kisah lain, kisah yang lebih selamat untuk dikongsi. Satu ketika, dalam temu bual radio yang terakhir, pengacara bertanya, "Adakah Tuan masih ada perkara yang belum diselesaikan dalam hidup ini?" David terdiam. Lama. Hanya suara hembusan nafas yang kedengaran dari corong mikrofon. Dan akhirnya, dia hanya berkata, "Ada perkara yang lebih baik dibiarkan di situ. Tiada siapa tahu di situ itu di mana." Dalam hati? Dalam waktu silam? Atau dalam bilik berkunci itu? Seorang wartawan muda pernah mencuba menulis biografi lengkap tentang David, menggali setiap lapisan hidupnya. Tapi selepas 3 bulan menyelidik, dia menyerah. "Dia macam laut dalam," katanya. "Kita hanya nampak permukaan, tapi di bawah ada sesuatu yang enggan ditemui." Wartawan itu tidak pernah menulis satu patah pun dari manuskripnya. Dia hanya menyimpan semua nota, sehelai pun tidak diterbitkan. Kini, lagu-lagu Alley Cats masih diputarkan di corong radio. Suara David yang serak dan penuh jiwa masih menyentuh hati generasi baru. Tetapi tiada siapa tahu sepenuhnya apa yang disampaikan melalui lirik-lirik itu. Mungkin itu hanya cinta biasa, mungkin itu jeritan dalam diam, atau mungkin itu adalah usaha terakhir untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dapat diucapkan dengan jelas. Dan kadang-kadang, apabila seseorang duduk bersendirian, mendengar kembali, "Andainya aku pergi dulu," atau "Sekuntum mawar merah," sebuah puisi, ada satu getaran aneh dalam dada. Bukan kerana lagu itu sedih, tapi kerana kita tahu ada sesuatu yang belum selesai, atau mungkin tidak sepatutnya diselesaikan.